Assalamualaikum, saya Hafiz dari HD Detailing Specialist Nawang. Hai, saya Azam dari SSC Detailing, Temeloh, Pahang. Okay, so pemandangan kita pun tengah kenyang. Boleh lepas makan Okay, so kita borak secara santai je lah. Ah, Okay, Azam. aha. So hari ni kita nak cerita sikit tentang isu-isu semasa berkenaan dengan apa nama tu, tentang cara basuhan, Okey. kemudian tentang polish, coating dan PPF. Oh, menarik. Memang menarik. So untuk basuhan ni dia ada beberapa pecahan lah. Satu daripadanya tentang pertikaian harga. Okey. So mungkin Azam ada nak terangkan ke apa pandangan Azam tentang itulah pertikaian harga. Sebab ada yang kata saya cuci kat sana RM10 je, murah aja pun. Dekat awak ni basuh bukan main mahal, awak basuh apa ni? Okay, jadi apa pandangan Azam tentang perkara ni? Okey, alright. Jadi sebenarnya basuhan ni sebenarnya ada banyak. Kalau kat tempat saya je ada 3 cara basuhan. Okey, kita ada normal wash, kita ada premium wash dan kita ada detail wash. Okey, jadinya setiap tu ada beza-beza dia. Kalau normal wash ni bertujuan hanya untuk membuang habuk kereta. Itu tujuan asal dia. Jadi itu kalau RM10, RM12 tu boleh lah kan, untuk buang habuk. Okey. Jadi yang keduanya premium wash. Okey, apa benda premium wash ni yang harga dia agak pricey sikit, agak mahal sedikit daripada yang basuhan tadi. Okey, kita menggunakan shampoo pH balance, natural. Okey, dia tak lebih kepada acid, dia tak lebih kepada alkali, dia natural. Jadinya selamat digunakan kepada body kereta untuk mengelakkan daripada clear coat rosak lah. Itu kita gunakan untuk premium wash. Selain tu kita juga ada premium wash, kita akan buat clay. Okey, macam tadi yang basic wash kita hanya buang habuk. Jadi kalau premium wash ni kalau ada kekotoran seperti tahi burung ke apa ke, kita akan buang, kita akan bersihkan. Itu jadinya. Dan yang ketiga, detail wash. Detail wash lagi terperinci lah. Basuhannya saya lagi So terperinci. boleh terangkan sikit tak apa yang detail wash ni include? Alright, jadinya contoh kalau dalam celah-celah cermin, tingkap, kan. Lepas tu kalau dekat apa ni, tempat buka pintu tu, handle door tu. Cup Jadi holder, jadi door cup holder. jadi tempat-tempat yang sulit, yang habuk terperangkap, kan. Jadi kita boleh buang lah. Kadang-kadang kereta ni dia macam ni. Kadang kereta lari kita warna putih. Bila warna putih ni ada kekotoran yang masih melekat dekat celah-celah tadi tu, yang tempat-tempat yang tersorok tadi tu. Bila hujan turun, kekotoran tu pun Ikut turun sekali. ikut turun sekali. Bila ikut turun sekali, matahari pun muncul. Aha. Bila matahari muncul, hitam lah. Jadi kita warna putih dia ada line warna hitam. Faham. Yang kereta putih celah-celah dia Ya, ada line. ada pernah jumpa tak? Pernah. Pernah jumpa. Selalu Jadinya jumpa. bila detail wash ni akan menyelesaikan masalah tu lah. Akan menyelesaikan masalah macam tu. So Hafiz ada soalan. Ya. So yang Azam kata tadi tentang basic wash dengan premium wash. So untuk basic wash ni dia hanya sekadar buang habuk. Tu macam tahi burung semua tak hilang. Okey. Manakala premium wash ni untuk pH level ke pH balance yang ni? Untuk yang pH balance punya shampoo. pH balance. pH dia level lah. pH level, sorry. pH level. Jadinya saya bukan nak bercerita buruk lah. Kalau tempat, mungkin ada sesetengah tempat yang campur enjin digrisa, kan, ataupun chemical, ataupun orang masyarakat biasa menggunakan pencuci pinggan, pencuci baju. Macam inilah, betul. Jadikan shampoo body. Jadinya faham. Tak boleh. Kalau yang pakai enjin degrease tu lagi teruk lah. So balik tadi cerita, apa pandangan Azam tentang ialah benda ni pernah berlaku. Actually depan mata Hafiz pun Hafiz pernah nampak. Okay. Ada yang campurkan enjin digreaser dalam snow tank tanpa pengetahuan orang ramai. So dia dah siap dah. So sebelum dia buat opening dia dah masukkan benda tu. Okay. Atau mungkin dia dah siap bancuh dalam tong drum dia tu. Dan time ada customer, kalau dia top up pun tak ada siapa yang tahu. Betul. Okay. Jadi apa efek dia
efek dia tu dalam masa terdekat ataupun dalam masa panjang? Dalam masa panjang lah. Dalam jangka masa panjang. Pendek dan panjang. Sebab apa? Benda ni bila macam saya cakap tadi, kita guna pH level yang balance. So bila kita acid berlebih, macam tadi engine degreaser, confirm acid dia lebih. Sebab tujuan utama dia untuk menghilangkan kotoran macam minyak tadi. Jadinya bila benda tu kita apply dekat color code, clear code, jadinya benda tu tak akan bersesuaian lah dengan sangat tak bersesuaian dan okay, menjejaskan clear lah. So untuk engine degreaser ni ada efek tak kalau kita guna pada bahagian enjin pula? Tidak. Tak ada efek. Sebab dia memang betul ke? Okay. Tapi Hafiz ada dengar yang mana untuk enjin degreaser kalau kita guna bahagian enjin so dia boleh mengeraskan rubber. Itu betul ke? Betul. Itu betul lah. Betul. Itu betul lah. Okey. So maknanya sebab dia hanya efek jugalah. ada efek jugalah sebab enjin part yang alloy besi. Yang tu je boleh digunakan lah untuk engine degreaser tadi. Faham. Okey. So apa pandangan Azam tentang pertikaian bila kata mahal murah tu, ada nak apa pandangan peribadi ke macam mana ke? Jadi sebenarnya benda ni terpulang kepada pelanggan tadilah, individu tadi yang untuk membeli. Jadinya tetapi sebelum kita nak pergi ke sesuatu tempat, pastikan kita tahulah lebih sedikit digunakan shampoo yang betul ke tidak, produk yang betul ke tidak, cara pakai span ke, ada yang pakai span tak boleh pakai span, kita kena pakai microfiber span Microfiber itulah washmate tu. Washmate, washmate. Jadinya benda-benda macam tu yang sebab kita keluar duit, kereta kita kena bayar 9 tahun. Betul. Jadinya kita kena jagalah betul-betul kan. Kalau kita satu benda yang sangat berharga lah. Sangat berharga. Sebab bukan mudah kita nak dapatkan kenderaan kan. Ya, betul. Jadinya bila lulus tak lulus pun tak tahu lagi. Nak beli kereta baru Belum lagi. Okey. Sebab agak berat lah nak beli sebab dia jadi besi buruk lah. Tapi kita sayang apa yang dah ada je lah. Kita sayang betul. Sebab jadinya bila macam tu kita kena pilih the right kedai lah untuk kita hantar kita punya kereta. Maknanya conclusion dia untuk basuhan kita ada basic, kita ada premium. So apa yang membezakan dia adalah dari segi penggunaan shampoo. So ada shampoo yang balance, dia punya pH level dia. Ada yang tak, pH level dia yang tinggi. Jadi yang mana maksud Azam kat sini mengikut kesesuaian lah. So dia tak lebih daripada alkali, dia tak lebih daripada asid. Betul. Faham. Alright. Okey, jadi abang faham pasal-pasal sangat ni. Alhamdulillah faham. Okey, dah faham. Alright. Okey, jadi sekarang ni saya pula nak tanya abang. Okey, turn saya pula. Okey, bang, saya nak tanya. Ramai yang tanya saya jugalah. Sekarang soalan ni banyak agak saya jawab. Saya cuba jawab. Tapi saya nak dengar juga explanation daripada abang Hafiz lah. Okey. Kenapa abang Hafiz tak? Professional detailer. Okey, saya nak tanya. Apa perbezaan polish, coating, PPF dan wax? Yang biasa kita dengar ni, benda apa benda ni, berbeza dia? Apa beza dia? Barang dia tak sama lah. Okey, alright. Okey, barang tak sama. Okey. So kalau kita kata tentang polishing, polishing ni adalah perkara paling penting ataupun perkara paling utama lah yang perlu dilakukan sebelum untuk ketiga-tiga barang yang disebut tadi, macam kita kata wax, coating dengan PPF. So ketiga-tiga ni merupakan last step product. Last step product. So dia punya main dia adalah polishing. So tugas utama sebagai detailer ataupun tugasan kita lah adalah untuk memperhaluskan lagi hasil daripada kilang maupun kereta cat semula, repainted. Kalau kita perasan, masalah dia hanyalah kulit limau. So benda tu yang membuatkan kereta tak nampak berair. Tipulah kalau kereta-kereta keluar kilang, kereta bau cat, tak kilat. Dia memang kilat sebab clear coat dia cantik. Ya, betul. Tapi dia punya kilat lain kalau kita buat polishing. So polishing pula terbahagi kepada tiga lah. Tu paint leveling, paint correction dengan paint restoration. So paint leveling ni tadi yang mana kita betulkan balik keadaan clear coat tu
supaya dia flat. Kemudian result dia kita dapat macam cermin. Okey. Macam cermin wah. Macam cermin. Maknanya? Maksud dia, senang cerita kalau dulu orang sikat rambut dekat Ha? cermin. Aha. Pemandu boleh turunkan tingkap. Dah Tapi kantoi kalau, dah. Dah kantoi lah. Dah kantoi. Tapi kalau kata kereta yang buat pin leveling, Ha? boleh pinjam body dia untuk sikat rambut. Oh. Tak payah pakai cermin Tak dah. payah pakai cermin dah. Oh, tu macam cermin tu. Ha. Okey okey. Dia sebiji macam cermin. Maksud dia tak ada apa-apa herotan. Mana-mana angle kita pandang, benda tu nampak sharp. Bergerigi tak ada lah. Gigi-gigi tu dah tak ada. Okay, jadi lepas kita buat pin leveling, nombor 2 dia pin correction. Okey. Yang mana pin correction ni kita perbetulkan balik cala-cala yang terhasil akibat daripada hasil yang kita buat pin leveling tadi. Okey. Maksud dia cala dari penggunaan pad, cala akibat kalau kata yang lain tu tak ada buat pin leveling, bermaksud kereta tu hanya untuk polish, nampak kilat-kilat biasa. Kita boleh buat pin correction. Yang mana cala tu terhasil sebab cara basuhan yang salah. Mana dia tak menggunakan tu sistem bucket method. Okay. Jadi jenis-jenis cala tu kita boleh kenal melalui bentuk cala. Okay. Itu perkara yang paling penting. Keduanya, selepas dah siap pin correction, okay, last step tadi lah. Maknanya dah tak ada apa-apa, dah sahih, artwork tu cantik, kita dah buat pin leveling, kita dah buat pin correction. So boleh choose nak wax, nak coating atau nak PPF. Oh, ni maksud dari last step produk. Ya, last step produk. Dia okey. punya finishing, closing. Okey, right. Okay, jadi So apa beza tiga-tiga tu pula? okay, wax, coating, PPF. Ya. Wax sejenis paste. Yang Okey, mana dari paste, segi durability dia hanya 3 bulan. So dia boleh maintain itu 3 pun bulan lah. Betul. Itu pun mungkin untuk kereta yang tak keluar daripada showroom. Okey. Maksud dia kereta tu hanya duduk dalam showroom, dia tak kena dengan air, dia tak kena dengan matahari. So mungkin boleh lah 3 bulan. Tapi untuk kereta daily use, tak mungkin lah untuk 3 bulan. Sebab kita belum cerita lagi pendedahan. Maksud dia kita belum cerita lagi tak ambil Faktor alam ni. faktor alam sekitar, faktor parking tak berbumbung, dengan tarik burung apa semua. Okay. Alright. Jadi untuk wax itulah dia punya cerita. Tapi kalau wax punya kategori dia ada banyak lagi lah. Okay. Kemudian kalau kita pergi coating, coating adalah sejenis cecair yang menyeliputi bahagian permukaan atas kenderaan. Yang mana dia satu lapisan nipis untuk protection bahagian atas clear coat. Yang mana kita start daripada premier, kemudian kita ada base coat, color coat, clear coat, and then dia duduk atas sekali on the top. Jadi dia ni sangat nipis. Bukanlah kita kata anti cala, anti chipstone. Benda-benda ni satu benda yang claim yang terlalu melampau. Overclaim lah. Tapi kalau ada yang kata anti cala, anti chipstone, so pada Hafiz simple je lah. Kalau Hafiz dekat tempat customer ataupun yelah Hafiz pun customer. So sebelum buat detailing ni, kalau Hafiz kat tempat dia, dia kata anti chipstone, anti cala, and then buat dulu bagi Hafiz test, sahih, Hafiz bayar. Okay. Test tu macam mana test tu? Test tu tak payah bawa keluar kereta, ambil je batu, kita baling-baling sikit kan. Ataupun kalau dia kata anti cala, ambil je benda-benda kita try cala. Ataupun suruh dia calakan lah. Kalau kita calakan, dia kata kita yang cala kan. Okay, you buat lah. Itu kalau Hafiz lah. Kalau kata last step tadi yang kita masuk PPF. Okay, PPF ni memang untuk protection. Okay, yang mana dia plastik, thermoplastik polyurethane. Satu lapisan plastik transparent. Yang terbaru ni dia ada yang keluarkan yang gelap ni lah, black dengan light black. Okay. Tapi untuk dari segi material, maksud kalau kita cerita wax, kita cerita coating, kita cerita PPF, apa yang kita nak tahu adalah kadar, maksud dia percentage material. Okay, sebagai contoh kita ambil coating. Coating ni memang banyak isu. Okay. Yang overclaim pun banyak juga Jadi kita cerita setiap coating ni yang paling penting adalah peratusan kandungan yang terletak dalam coating tu. Okay. So ada yang bila kita dah cure kan benda tu, dia daripada orang kata satu penutup yang tinggi tu kita isi penuh. At the end
selepas dia curing sangat nipis. Yang hanya dalam 3mm, 4mm. Itu kita isi penuh. Bayangkan kalau kita hanya wipe dekat bahagian panel. So apa yang tinggal? Okay, jadi terbitlah isu yang mengatakan kereta saya dah pernah coating tapi macam tak coating. Kan? Duit keluar beribu-ribu tapi kita pun tak tahu apa yang kita dapat. Itu paling teruk lah. Jadi kalau kata buat yang betul-betul nak protection, memang pada Hafiz suggest untuk PPF. Dari segi finishing, PPF tu apa? PPF tadi thermoplastic polyurethane. Tadi okey. So dia satu lapisan plastik transparent ataupun ada yang lain-lain lah color dia. Tapi dia cuma ada 3 je lah, light black, black, kemudian transparent. So kita letak pada atas permukaan panel tu untuk protection, untuk maksud dia kejap iklan. Untuk protection yang mana maksud Hafiz tadi, dia anti cala, anti chipstone sebab dia punya sifat dia self healing. So bila kita gores, bila kita guna heat gun ataupun kita letak bawah matahari, kemudian dia akan jadi asal balik. Tapi itu pun kita bergantung kepada jenis-jenis PPF lah. Betul PPF. Dia ada yang TPU, ada yang TPH. So Hafiz pun tak berapa ingat sangat TPU apa TPH. Tapi kita ada TPU, ada TPH lah. Jadi benda ni kita perlu tahulah sebelum kita nak coating, sebelum kita nak wax ataupun sebelum kita nak PPF, nak pasang protection film, kita kena tahu apa benefit setiap benefit dia. Dari segi dia punya kadar kandungan, material dia macam mana. Kalau kita kata PPF, kita ada yang self healing, ada yang non self healing. Jadi benda-benda ni kita perlu tahu. Jadi ada yang bila kita stretch, kemudian kita lepaskan, dia jadi kedut-kedut. Ada pula yang bila kita stretch macam mana pun kita lepaskan, dia kenyal tu, dia kembali asal, dia sama je. Itu yang power punya lah, high grade punya. High grade yang berjenama lah. Ada juga yang faktor kedua dia, kita nak tahu dari segi gam. Ada yang bila kita dah letak, kita dah gam, kemudian benda tu, gam dia tu melekat sangat kuat. Jadi ada juga yang orang kata antara dua material ni, yang mana low grade dengan high grade, bila kita dah pasang, dia akan selepas 3 bulan 4 bulan, dia nampak merekah-rekah. Dia macam ada satu line-line halus kan. Kalau kita compare dengan satu lagi produk yang material kualiti dia bagus, dia tak nampak line. Kemudian kalau kita kata tentang PPF juga, setiap PPF dia ada dia punya kualiti tersendiri. Kemudian atas dia tu dia ada coating yang memang dah datang dengan coating. So itu terpulang pada pelanggan lah. PPF coating. Dia ada top coat dia. Ada top coat dia. Dia dah siap dengan top coat. Bermaksud kalau kita susun, kita ambil dua material, satu yang ada top coat, satu tak ada top coat. Yang top coat ni jauh lebih shining berbanding yang tak ada top coat. Jadi bergantung kepada poket individu tu lah. Bergantunglah pada sesiapa yang sanggup. Dia ibarat, orang kata pendekkan cerita, baik kita kata coating, baik kita kata PPF, dia sama je ibarat sebuah kereta Azia. Sebab Hafiz pakai Azia, jadi kita cerita Azia lah. Kita beli Azia ada spek G, ada spek A. Yang mana kalau kita tengok luaran secara mata kasar sama. Tapi bila kita masuk isi dalam, ada yang tak ada radio. Ada yang kalau kita tengok bawah tu, itu memang betul-betul cut cost habis lah tu. Dia punya kain lantai tu ibarat macam pakai stapler je, dah siap dah. Kan? Tak ada langsung dia punya nut plastik ke apa ke, tak ada. Samalah konsep dia dengan ni lah. Sama je konsep dia dengan PPF ke, coating ke. Jadi bila kita nak spend duit tu, kita kena tanya, kita kena tahu produk. Tapi mungkin susah untuk setengah pihak dekat luar sana. Dia nak tahu sebab benda-benda ni bergantung pada brand-brand yang ada. Tapi yang mampu Hafiz kata, kalau kata coating, itulah dia. Dia bukan sahaja ada yang soft coating, ada yang hard coating. Tapi kadang-kadang benda ni, itulah dia. Apa yang Hafiz rasa boleh kongsi,
Mungkin trust, sometimes kita kena trust lah kita punya detailer. Sebab biasanya dia orang yang lebih tahu, dia orang yang dah try, mungkin dia orang dah cure benda tu, maksud dia dah buat proses pengeringan, tengok result dia macam mana. Ataupun mungkin jugalah kalau yang mana yang tak tahu nak buang duit kat mana tu, boleh je beli coating dulu, try dulu, tengok sendiri try kan, tak ada masalah pun. Buat test dulu. Buat test dulu. Rasa yang tu okey, pakai lain tu kan. Okey. So, ada lagi nak cerita? Setakat ni tu Setakat lah. ni tu je lah. Cumanya jadi kesimpulannya bergantung kepada individu lah nak ambil yang mana. Kesanggupan dia nak laburkan duit. Bila kita kata kita nak kereta kilat, siapa tak nak kereta kilat? Semua nak kereta. Tapi itu semua perlukan maintenance. Betul. Bukannya orang kata dengan weather kita yang orang kata sekejap hujan, sekejap panas. Okey, jadi faktor-faktor macam tu kita kena ambil kira. Betul. Kemudian macam mana kita jaga kereta kita dari segi berbumbung, tak berbumbung. Ada setengah orang dia nak jaga kereta, tak nak cat kusam apa semua. Jadi dia parking bawah pokok. Tapi bila parking bawah pokok dia ada risiko lain, getah. Itu paling musuh paling ni. Jadi benda-benda macam ni bila getah tu baru-baru je jatuh, yelah mungkin dah 5 jam, 6 jam dia pun dah keras. Tapi masih baru. So dia boleh je dihilangkan tanpa polishing. So cuma choose the right liquid for the right job. Mantap. Okay, yang itu paling key, yang paling tepat lah tu. Gunakan produk yang betul lah. Yang mana ikut kerja yang kita nak dibuatkan tu. Tak semestinya setiap benda tu apa-apa sikit-sikit kena polish. Sikit-sikit kena polish kan? Tak. So paling tepat sebenarnya dia depends pada detailer, sama ada dia dah dilatih ataupun dia belajar secara sendiri, survey by YouTube, tengok orang, bertanya sana, bertanya sendiri. Dan sebenarnya pada Hafiz lah, perjalanan Hafiz untuk polishing ni memang Hafiz belajar. Hafiz join academy macam Australian dan lain-lain jugalah. So jadi pada Hafiz, bila menimba ilmu ni tak rugi. Betul. Jadi dia sangat bermanfaat sebab kita dapat bantu orang ramai dekat luar sana. Betul. Okay. So Hafiz rasa setakat ni je lah. Mungkin kita jumpa lagi di sesi akan datang. Kita cari isu-isu semasa lagi. So hari pun dah malam. Dah pukul 11 lebih. Okay, so kita jumpa lagi siaran akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.